Hai, Assalamualaikum. Cikgu harapkan semua dah bersedia untuk belajar matematik hari ini. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Untuk video kali ini, kamu akan diajar tentang bentangan, bentangan bagi piramid, prisma, silinder dan kon. Seterusnya, bagaimana membina model. Kita lihat tajuk kita hari ini adalah 6.2 bentangan bentuk 3 dimensi. Bentangan 3D akan dapat diperolehi kalau kita membuka dan membentangkan setiap permukaan tersebut menjadi 2D. Okey, akan ada 4 bentuk 3D yang kamu akan buat bentangan. Bentuk yang pertama adalah silinder. Cuba perhatikan bentuk bentangan ya. Bentuk bentangan bagi silinder ada 2 bulatan dan 1 segi 4. Yang ni adalah bentuk 2D. Okey, seterusnya kita lihat macam mana membuat bentangan bagi kon. Kon kita akan ada 1 bulatan dan bahagian atas ni apabila dibuka dia menjadi bentuk macam tu. Okey, gambar rajah seterusnya adalah prisma. Prisma ni dia ada pelbagai yang kita dapat daripada buku teks adalah berbentuk prisma segitiga. Kenapa dipanggil prisma segitiga? Cuba kamu lihat bahagian tepi. Okey, kita ada 2 segitiga. Apabila dibuka segitiga yang ni, dia akan menjadi bentuk macam ni. Maksudnya kamu buka, bentangkan dia ke bawah. Dia akan menjadi bentuk macam ni. Untuk segitiga yang ni, apabila dibentangkan ke belakang, dia akan jadi bentuk macam ni. Bentuknya masih sama, cuma arahnya berbeza. Yang ni adalah tapak. Ni tapak. Ni adalah sisi. Sisi depan dan belakang. Ni depan, ni belakang. Okey, seterusnya kita lihat bagi piramid segi 4. Piramid segi 4, tapaknya adalah berbentuk segi 4. Piramid ni apabila dibuka setiap sisi ni, tepi ni ada, piramid ada 4 permukaan di tepi. Apabila dibuka, dia menjadi segitiga. Bergantung pada gambar rajah yang diberi pada kamu. Ni adalah bentuk bentangan 3D yang kita akan belajar. Kita lihat, jom cuba 6.2 daripada buku teks. Soalan pertama, dengan menggunakan kertas grid 1 cm persegi, lukis bentangan dan bina model setiap bentuk 3D berikut. Okey, dia minta kamu lukis bentangan. Lukis bentangan dan bina model. Okey, untuk model ni cikgu nak kamu bina di rumah. Hantar gambar kat cikgu. Hantar gambar kepada cikgu untuk dinilai. Okey, kita lihat contoh yang pertama A. Diberi pada kamu bentuk 3D ni adalah bentuk silinder. Macam mana bentangan bagi silinder? Kita dah belajar. Okey, bentangan bagi silinder. Silinder kalau kamu perhatikan dia ada 3 permukaan. 1, 2 dan keliling ni 3. Dia ada 3 bentuk. 1, 2, 3. Okey. Dilukis pada grid 1 cm. Okey, bila kamu salin nota nanti, kamu anggap buku matematik kamu yang segi 4 tu sebagai satu kotak adalah 1 cm. Itu cara dia. First kali apa yang kamu perlu lukis adalah bulatan. Bulatan mestilah berjejari 2 cm. Berjejari 2 cm. Itu adalah bulatan yang kita perlu lukis. Okey, ada 2 bulatan, atas dan bawah. Dengan syarat jejari adalah 2 cm. Tinggi bagi silinder adalah 4 cm. Jadi kita lukiskan segi 4 dengan ketinggian 4 cm. Dengan ketinggian 4 cm. Okey, macam mana kita nak mengira lebar bagi segi 4 ni? Lebar ni adalah sebenarnya
ukur lilit ataupun lilitan bagi bulatan. Lilitan bagi bulatan iaitu 2 pi J. Kalau kamu gantikan nilai jejari di dalam ni, kamu akan dapati panjang yang ni adalah 12.57 cm. Okey, itu untuk bentuk 3D silinder. Kalau diberi bentuk macam ni, yang ni adalah bentuk apa kelas? Yang ni adalah bentuk prisma. Bentuk prisma, kita lihat tepi ni, permukaan di sisi dia ni adalah bentuk trapezium. Jadi apa nama bentuk ni? Dia adalah prisma. Kalau yang ni diberi dalam buku teks kamu, prisma segitiga. Sebab sisi dia adalah segitiga. Kalau yang ni sisi dia adalah trapezium, jadi nama dia adalah prisma trapezium. Macam mana membuat bentangan? Okey, kita perlu ada grid. Seterusnya, kita perlu kenal pasti ada berapa permukaan. 1, 2, tapak ada, okey, sisi. Ni sisi yang ni, tu adalah nombor 4. Sisi bahagian belakang ni nombor 5. Bahagian atas ni tu nombor 6. Jadi ada 6 permukaan 2D yang kamu perlu lukis. Kita ambil dulu permukaan yang pertama. Yang pertama ni, kita bentangkan dia. Bentangkan dia. Kamu akan dapati bawah ni kita lukis 2 cm. Tinggi 4. Lebar dia 5. Okey, sambung. Okey, ni bentuk dia apabila dia dibentangkan ke bawah. Tapak dia, ni adalah nombor 1. Tapak dia nombor 3 tu, 6. Jadi, gariskan 6 cm. Sambungkan sahaja. Yang ni adalah untuk yang ketiga. Ni bahagian belakang yang kedua tu. Sambungkan sahaja. Sini 4, 2, dan garis sambung. Yang ni adalah permukaan yang kedua. Kita lihat permukaan keempat. Keempat ni macam mana kamu nak cari lebar dia? Cuba perhatikan di sini. Dia ada segitiga. Segitiga yang ni, cuba perhatikan segitiga yang ni. Kat sini berapa kelas? Tinggi dia 4. Sini adalah 3. Kenapa 3? Sebab 5 tolak dengan 2. 3. Jadi di sini kita akan tahu 5 cm. Macam mana dapat 5 cm? 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Puncakan. Kamu akan dapat 5 cm. Dia menggunakan teorem Pythagoras. Jadi bila bentangkan dia, kita akan dapat lebar 5 cm. Gariskan. Okey, ni adalah nombor 4. Yang 5 adalah bahagian belakang tu. Belakang tu, bila kita bentangkan dia, ni 4. 4 turun bawah. Jadi, sambung dia 4. Okey, itu untuk nombor 5. Yang nombor 6 tu, kat mana nak letak dia? Nombor 6 tu kita boleh letak sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri. Mana-mana sahaja untuk permukaan yang ke-6. Berapa kamu nak tarik dia? 2 cm. Yang ni adalah permukaan yang ke-6. 2 cm. Yang ni 5 cm. Ni 4. Yang ni 4. Okey. Mesti ikut ukuran yang diberi dalam soalan. Baiklah, kita lihat. Jom cuba lagi 6.2 tapi soalan nombor 2. Nyatakan bentuk 3D yang boleh dibina daripada bentangan. Diberi pada kamu bentangan.
Seterusnya, dia suruh kamu bina model. Okay, untuk bina model ni, cikgu nak kamu buat di rumah. Send gambar kepada cikgu. Yang kita nak bincang sekarang ni, bentuk 3D. Untuk mengenal pasti bentuk 3D, apa yang kamu perlu tahu adalah kamu kena rujuk balik nota yang sebelum ni. Bentuk geometri dan sifat geometri. Dalam nota yang sebelum ni, cikgu dah bagi tahu apa bentuk geometri kita, apa sifat geometri. Okey, kita tengok soalan A. Sebelum tu, apabila melibatkan bentangan, ada 4 sahaja bentuk 3D yang kita belajar. First, silinder. Yang kedua, prisma. Yang ketiga, cone. Yang keempat, piramid. Ada 4 sahaja bentuk bentangan yang kamu belajar, iaitu silinder, prisma, cone dan piramid. Okey, kita lihat A. A, adakah dia silinder? Tak mungkin dia silinder sebab dia tiada bulatan. Jadi dia bukan silinder. Adakah dia prisma? Okey, dia mungkin. Adakah dia cone? Cone tak mungkin. Adakah dia piramid? Piramid sifat geometri dia mestilah muka lainnya berbentuk segitiga. Tapak berbentuk poligon. Kita tak ada segitiga kat sini jadi piramid. Bukan. Jawapan yang betul adalah prisma. Tetapi prisma ni prisma jenis apa kelas? Prisma dia punya sifat geometri mesti mempunyai 2 tapak rata berbentuk poligon yang kongruen. 2 tapak rata berbentuk poligon yang kongruen. Yang ni lah tapak rata kita. Bentuk apa ni kelas? Yang ni adalah bentuk, dia ada 6 sisi. Bentuk apa? Ingat balik. Okey, dia adalah heksagon. Jadi nama dia adalah prisma heksagon. Kita lihat B. Apa jawapan B kita? Adakah dia silinder? Bukan. Adakah dia prisma? Prisma dia kemungkinan. Okey, cone bukan. Piramid. Piramid pun dia mungkin. So, antara prisma dengan piramid, kita lihat sifat geometri. Sifat geometri bagi prisma, dia kata permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Ingat, prisma dia ada muka rata bentuk segi empat. Jadi, yang ni adalah piramid. Dia tak boleh, dia bukan prisma. Dia bukan prisma sebab tak ada segi empat. Jadi jawapan dia adalah piramid. Okey, kita tengok C. C. Kita lihat C. Adakah dia silinder? Bukan. Adakah dia prisma? Dia mungkin. Cone pun bukan. Piramid. Ingat piramid dia mesti ada permukaan rata berbentuk segitiga. Dalam ni kita ada segitiga. Okey, boleh diterima kemungkinan. Jadi kemungkinan di sini adalah prisma ataupun piramid. Kita baca. Apa sifat geometri bagi piramid dulu? Sifat geometri bagi piramid mempunyai 1 tapak rata berbentuk poligon. 1 sahaja tapak rata berbentuk poligon. Manakala yang lain mesti segitiga. Sekarang ni kita ada 3 segi 4 kat situ. Jadi piramid tak mungkin. Okey, jawapan dia adalah prisma. Tapi kita nak tahu prisma ni bentuk apa? So, dalam ada berapa permukaan? 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 5 ni mana dua tapak yang kongruen? Yang ni. Ni adalah tapak yang kongruen. Bentuk apa? Segitiga. Jadi, nama dia adalah prisma segitiga. Next, soalan D. Silinder, cone, automatik kita dah buang siap-siap. Dia bukan. Prisma dengan piramid.
prisma dan piramid. Piramid kita mesti ingat semua mesti bentuk segitiga. Kecuali satu tapak bawah sahaja berbentuk poligon. Sekarang ni segitiga kita hanya ada 2. Lagi 3 ialah segi 4. Jadi bukan piramid. Jawapan dia adalah prisma. Cuma kita nak kenal pasti dia prisma jenis apa. Kita mesti lihat ada tak 2 tapak yang kongruen. 2 sahaja. Okey, yang ni. Kita ada segitiga yang kongruen. Jadi dia adalah prisma segi 3. Okey, itu jawapan kita. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu untuk bahagian yang kedua bagi tajuk 6. Diharap video ini dapat membantu kamu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.